antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysiral asir alayka yasir. Allahumma nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu untuk meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kitab ini kepada kita. Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diikuti dengan amal, ilmu yang bukan sahaja berada di lidah tapi ilmu yang meresap ke dalam lubuk hati dan zahir pada amalan anggota. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kita sampai kat mana dah? 76 nombor 3. 76 kita dah sampai ke halaman 76, nombor 3. Makna baris yang ketiga lah, baris yang ketiga. Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fi الدارين آمين يا رب العالمين. وأما ما يتعين من علم الشريعة فكل ما تعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه كالطهارة والصلاة والصيام. أما الحج والجهاد والزكاة إن تعين عليك wajib alaika ilmuha lituaddiyaha wa illa fala. Fahadha haddu ma yalzamul abda tahsiluhu minal ilmi la mahala wa yata'ayyanu farduhu bihaitsu la budda lahu min dhalik. Baik. Fatahallahu laka wa hadaka wa ja'alaka minas salihin. Jadi sebelum pada ni kita membicarakan tentang ilmu-ilmu yang wajib kita kena belajar, dan secara umumnya ada 3. Satunya ilmu tauhid, yang keduanya ilmu sir, yang ketiganya ilmu syariah. Ala hadith ta'bir Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Dalam kata istilah yang biasanya ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Waktu wajib kita kena belajar sebab kita tak mungkin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kita kena tahu tentang 3 ilmu ini. Siapa Tuhan kita, apa yang dia suruh dan bagaimana cara nak melaksanakan suruhan dia. Yang ketiga pula, sebelum pada ni kita dah bagi tahu tentang batasan ilmu tauhid yang wajib kita kena belajar. Iaitulah sekira-kira kita dapat makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ilmu sir yang wajib kita kena belajar, iaitulah sifat-sifat yang wajib kena ada dan sifat-sifat yang perlu kita singkirkan daripada hati kita. Ini berkenaan dengan ilmu syariat pula, dengan makna ilmu fiqh. Fa kullu ma ta'ayyana 'alaika fardu fi'lihi, maka setiap apa yang menjadi fardu ain ke atas engkau, fi'lihi, melaku akan dia. Maknanya sesuatu yang tertentu ke atas engkau, fardu dalam melakukannya. Maknanya jadi fardu ain ke atas kamu buat, fardu ain ke atas kamu buat, wajaba alaika ma'rifatuhu, maka wajib ke atas kamu mengetahuinya. Dengan makna wajibmu belajar sekadar kamu dapat melaksanakan apa yang difardukan ke atas kamu. Apa yang difardukan ke atas kamu. Kataharati, seperti taharah. Jadi kena tahu tentang taharah. Perkara yang
wajib taharah, ada apa benda perkara yang membatalkan taharah. Bagi contohnya supaya taharah kita tu sah, dengan makna bila kita bersuci sah. Kalau wuduk, sah wuduk kita. Kalau mandi wajib, sah mandi wajib. Kita tahu perkara yang membatalkan wuduk kita, dengan makna kita dapat tahu bilakah wuduk kita tu wajib bila kita nak sembahyang. Wassalah, semayang, tahu syarat sah dia, syarat wajib dia, tahu rukun-rukun dia, tahu perkara yang membatalkan dia. Wassiyam, begitu juga puasa. Ni fardu ain. Puasa. Wa ammal hajj wal jihadu waz zakatu, adapun haji, jihad dan zakat sebagai contohnya, in ta'ayyana alaika, jikalau menjadi fardu ain ke atas kamu. Kalau haji tu cukup syarat-syarat wajib haji, cukup syarat-syarat wajib haji. Ni kena ada harta, kena ada kemampuan. Wajaba alaika ilmuha, maka wajiblah ke atas kamu mengetahui akan dia. Dengan makna barulah wajib kita belajar. Kalau sebelum pada tu tak wajib kita belajar. Dan kalau kita belajar dah, alhamdulillah, takut-takut bila wajib kita boleh buat lalu. Tapi nak kata wajib belajar tu tak wajib, sebab tak jadi fardu ain lagi. Contohnya orang yang tidak ada kemampuan ataupun orang yang tidak ada bekalan, maka tak jadi fardu ain ke atas dia, maka tak wajib dia belajar. Kalau dia tak belajar pun tak dosa sebab dia tak buat. Tapi kalau wajib dah ke atas dia, dia nak buat dah, maka dia kena tahu apa? Tahu syarat dia, tahu rukun dia, tahu perkara-perkara yang membatalkan dia. Sikit je, bukan kata banyak nak. Orang tu nak lepas fardu ain ni tak banyak syarat, rukun, perkara yang membatal. Kalau sunat tu tak wajib dah. Tapi kalau tahu satu kelebihan lah supaya ibadat kita tu jadi sempurna. Hak makruh pun tak wajib dah. Tapi kalau tahu satu kelebihan, maknanya supaya ibadat kita jadi sempurna. Okey. Lituaddiyaha, supaya kamu dapat menunaikannya. Wa illa, dan jikalau tidak, wa illam yata'ayyan 'alaika farduhu, kalau tidak tertentu fardunya ke atas kamu, kalau tidak jadi fardu ain ke atas kamu, fala yajib, fala yajibu ilmuha, maka tak wajib kamu belajar akan dia. Maknanya tak banyak mana, hak fardu ain tak banyak mana. Tiba-tiba Tuhan bagi umur 30, 40, 50, 60, 70, hak fardu ain pun tak lepas, duk sibuk tak ke benda lain. Fahadha haddun, maka inilah haddu ma yalzamu al-'abda tahsiluhu min al-ilmi, maka inilah had, batasan yang wajib ke atas seseorang hamba. Wajib apa? Wajib menghasilkannya, wajib dia dapatkannya, wajib dia usahakan supaya dia mengetahuinya. Min al-ilmi, daripada ilmu, min ilmi syariah, daripada ilmu syariah. La mahalata ay la syakka fihi. Wa yata'ayyanu farduhu, maka menjadi fardu ain, bihaitsu la budda lahu min zalika, sekira-kira la budda lahu min zalik, bihaitsu, pada tempat yang la budda lahu min zalika, yang tak dapat tidak baginya daripada itu. Makna selama mana dia perlu kepada ilmu tu guna, makna dia nak menunaikan kewajipan. Selama mana benda tu menjadi kewajipan kepada dia, selama itulah wajib dia kena mengetahui tentang perkara tersebut, supaya dia buat ibadat bukan dalam keadaan bahan gambang. Dia buat ibadat ala basirah. Ala basirah maknanya dia tahu apa yang sepatutnya dia buat. Okey. Ya Allah, fa in qulta fahal yuftaradu alayya an ata'allama min ilmi tauhid
ما أنقض به جميع ملل الكفر وألزمهم حجة الإسلام وأنقض به جميع البدع وألزمهم حجة السنة فاعلم أن هذا فرض على الكفاية وإنما يتعين عليك ما تصحح به اعتقادك في أصول الدين لا غير وكذلك لا يتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ودقائقه والاتيان على جميع مسائله نعم إن وردت عليك شبهة في أصول الدين تخاف أن تقدح في اعتقادك فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع وإياك والممارة والمجادلة فإنها داء محض لا دواء له داء محض أي داء خالص penyakit yang pure, kita kata penyakit yang sebenar-benarnya la dawa ala ta'ala. Fahtariz minhu jahdaka ay taqataka ay istita'ataka ya Allah. Fa inna man irtadahu lam yuflih aflaha yuflihu. Fa inna man irtadahu lam yuflih illa an yataghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi wa fadlihi wa lutfihi. Taifatullahu lak. Fa in qulta, kalau kamu kata, dengan makna kalau kamu tanya, fa hal yuftaradu alayya, adakah difardukan ke atas saya an ata'allama, belajar min ilmi tauhid, daripada ilmu tauhid, ma anqudu jami'a milal kufri, sekadar ataupun sesuatu anqudu yang saya dapat membatalkan, saya dapat menzahirkan, saya dapat meruntuhkan jami'a milal kufri, semua kata pandangan-pandangan milalil kufri. Milal tu jamak kepada millah. Millah ni agama, al-kufri tu agama kufur, dengan makna fahaman-fahaman yang boleh bawa kepada kekufuran, dengan makna ataupun fahaman-fahaman yang dibawa oleh golongan kafir. Maknakah adakah saya patut belajar sampai ke tahap itu sehingga segala hujah-hujah dia dapat saya patahkan, sehingga orang nampak dengan jelas bahawa pincangnya ataupun palsunya ataupun salahnya apa yang mereka bawa. Wa ulzimuhum hujjatal Islam, sehingga saya dapat mengilzamkan mereka. Ilzam ni dengan makna kita datangkan hujah sehingga dia tak boleh nak jawab, dia terpaksa akur dengan hujah kita. Wa ulzimuhum, dan saya mengilzamkan mereka hujjatal Islam, hujah Islam, sehingga mereka akan nampak bahawa yang betulnya Islam, hak dia tu tak ada ruang sikit pun, saya dapat patah hujah dia. Wa anqudu bihi jami'al bid'ah, sehingga saya dapat meruntuhkan dengannya, dengan ilmu tauhid, jami'al bid'ani, akan semua bid'ah, semua perkara-perkara bid'ah, fahaman-fahaman bid'ah, fahaman-fahaman ahli bid'ah. Maknanya fahaman ahli bid'ah tu saya boleh zahirkan kebincangan mereka, maknanya saya belajar ilmu tauhid sampai ke tahap tu. Wa ulzimuhum, dan saya boleh mengilzamkan mereka hujjatas sunnah, hujjah sunnah, sehingga orang boleh tengok mana satu bid'ah, mana satu sunnah. Adakah menjadi kefarduan kepada saya untuk belajar sampai ke tahap tu? Sebelum pada ni dia kata hak wajib belajar ni hak jadi fardu ain dia. Itu macam mana? Fa'lam, Ghazali kata, hendaklah kamu tahu, ni jawapan dia, anna hadza fardun, anna hadza, bahawa sungguhnya ini belajar ilmu tauhid sampai ke tahap tu, fardun, dia adalah fardu alal kifayah. Ini fardu kifayah. Ini bukan untuk semua orang. Kena adalah orang yang mutakhassis dalam bidang akidah
sampai ke peringkat dia berkemampuan untuk menjahanamkan ataupun untuk meruntuhkan hujah-hujah daripada orang-orang kafir yang timbulkan syubhat pada orang Islam, ataupun untuk menzahirkan bahawa batilnya fahaman yang mereka bawa, dan untuk mengalahkan ataupun untuk menzahirkan kepincangan, kepalsuan hujah-hujah yang diketengahkan oleh ahli bid'ah. Hukumnya adalah fardu alal kifayah. Hak ni fardu kifayah. Innama yata'ayyanu 'alaika, hanya yang tertentu ke atas kamu. Maknanya yang menjadi fardu ain ke atas kamu, ma tusahhihu bihi i'tiqadaka, apa yang dapat mentashihkan akan akidah kamu, sehingga mu dapat melihat bahawa apa mu pegang tu betul, tu cukuplah. Sehingga mu tak ragu-ragu terhadap apa yang kamu pegang. Kalau mu salah, mu boleh tahu hak betulnya mana. Kadar tu je hak yang jadi fardu ain. Ada pun hak dalam-dalam, hak siapa ke peringkat mu berkemampuan untuk mematahkan hujah ahli bid'ah, mematahkan hujah golongan mulhidin, hak tu tak wajib dah. Hak tu hanyalah fardu kifayah. Jadi para ulama dia bagi ilmu akidah tu kepada tiga. Satunya dia membicarakan tentang akidah saja. Tentang akidah je. Cerita Tuhan tu ada, apa makna Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia, apa makna Tuhan tu sedia, sedia ada berapa jenis, hak sedia Tuhannya ke mana, sedia Tuhannya makna hak mana. Begitulah hak usul akidah tu, dia hanya menjelaskan tentang akidah. Peringkat ini hukumnya fardu ain. Ini dinamakan dengan ilmu aqidah. Ilmu aqidah. Ini peringkat hak paling rendah. Kemudian naik sikit lagi. Perbincangan tentang akidah disertai dengan dalil dia. Perbincangan tentang akidah yang disertai dengan dalil, hak ni juga fardu ain mengikut pandangan kebanyakan para ulama. Ini dinamakan dengan ilmu usuluddin. Usuluddin maknanya sehingga kita nampak dasar-dasar agama tu dengar je jelas berdasarkan kepada dalil, sama ada dalil naqli ataupun dalil aqli. Kemudian peringkat yang ketiga, sampai ke peringkat ni kita dapat membatilkan fahaman-fahaman ahli bid'ah. Sampai ke peringkat kita dapat menzahirkan kepincangan mereka. Kita dapat menyelesaikan syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh mereka ni. Di peringkat itu dinamakan dengan ilmul kalam. Ilmul kalam, hukum belajar dia hanyalah fardu kifayah, bukan lagi fardu ain. Ilmu akidah tak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa dia itu fardu ain. Usuluddin itu ada khilaf, ada yang kata fardu ain, ada yang kata tak fardu ain dah. Lalu Imam Ghazali hak peringkat ilmu akidah je fardu ain. Usuluddin disertai dengan dalil tu tak fardu ain dah. Tapi Imam Sanusi kata masih lagi fardu ain. Selamatnya anggap sebagai fardu ain lah, maka kita belajar dalam dua-dua pandangan tu kita akan selamat. Hak yang ketiganya ilmul kalam. Ilmul kalam ni Imam Ghazali kata wa in kana hadzal ilm muhimmun fid din, wa in kana hadzal ilm muhimman fid din, sekalipun ilmu ini, ilmul kalam ni penting dalam agama ini, illa anna ishtighala bihi, akan tetapi bersibuk-sibuk dengan dia, laisat li ammatin nas, bukan untuk semua orang, bal li khassatihim, bahkan kepada orang-orang yang khusus sahaja, orang yang akan ambil peranan untuk menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah sahaja. Maknanya orang yang mutakhassis dalam bidang usuluddin sahaja. Peringkat ilmul kalam, Imam Ghazali kata antara contoh hak ilmul kalam ni, kalau kitab dia macam ke kitab al-iqtisad fil i'tiqad. Kalau hak ilmu akidah tu macam ke kitab Qawaidul Aqaid. Kalau ilmu usuluddin tu macam ke kitab Risalah Al-Qudsiyah, syarah kepada Qawaidul Aqaid. Kalau ilmu kalam pula macam ke kitab Iqtisad fil I'tiqad. Iqtisad fil I'tiqad tu hak ringan lah tu. Kalau hak lagi berat kitab syarah Mawaqif Sa'duddin Taftazani tu apa bendanya Mawaqif, syarah Mawaqif tu memang Tawalan Imam Baydawi tu memang kalau kita baca pun senang kepala tu. Hak tu kalau bukan mutakhassis baik jangan belajar. Lebih baik tidak belajar. Hak tu Imam Ghazali kata dia seumpama
Obat ni bukan semua orang perlu kepada obat. Obat ni hanya diperlukan oleh orang yang sakit. Orang yang dalam hati dia ada syubhat kerana terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat sebagai contoh, dia perlu belajar untuk nak rawat pemikiran dia tu. Dan juga untuk orang yang berinteraksi dengan orang yang sakit, orang yang jadi doktor, makna orang yang mutakhasis dalam bidang akidah. Ni peringkat ilmu kalam. Manakala ilmu akidah, ilmu usuluddin tu seumpama air. Air ni diperlukan oleh semua orang sakit ke, orang sihat ke, semua perlu air. Tapi kalau obat, dia hanya diperlukan oleh orang yang sakit dan orang yang merawat pesakit. Ulama tasawuf dia tak suka, dia tak suka belajar sampai ke peringkat ilmu kalam. Sebab bila sesuatu tu diperincikan, dia menjadi halus. Bila halus, kalau pandangan kita tak berapa tajam, kita akan keliru. Lebih mengelirukan daripada akidah tu timbul dalam hati kita. Hak tu yang dimaksudkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata walam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qal. Kami tak dapat faedah apa-apa pun daripada kajian kami sepanjang umur kami, melainkan yang kami dapat hanyalah qila wa qal. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang tak ada faedah apa-apa, tak tahu pun tak apa. Tapi dalam satu tempat tu kena adalah orang yang mahim dia tu. Tujuan dia sebagai tentera. Kalau ada orang serang akidah Islam, dialah orang yang akan mempertahankan. Dan nak masuk dalam ilmu tu perlu kepada masa yang panjang. Kalau masa sikit-sikit, kejap nak pergi niaga, kejap nak belajar fiqh, kejap nak berzikir, tak dapat jalan. Mana? Tak dapat jalan. Lebih baik tak perlulah. Berarti di peringkat ilmu usuluddin. Hak tu dia tidak meningkatkan kualiti iman kita. Dia akan menambahkan maklumat dia. Kualiti ilmu kita tidak meningkat. Dia hanya duduk di peringkat ilmu yaqin. Cuma ilmu yaqin dia akan banyaklah maklumat. Dia tak akan naik. Dia akan duduk di situ je. Untuk nak naik bukan dengan cara memperincikan ilmu kalam, tapi dengan cara tazkiyatu an-nafsi. Mana bagi orang awam, Imam Ghazali anjur belajar ilmu akidah dan ilmu usuluddin je. Ilmu kalam tak payah. Ilmu kalam tu biar orang kata, biar orang yang mutakhasis dalam bidang tu. Ilmu kalam kau belajar tentang orang kata benda-benda yang tinggi-tinggi, maqulatil asyarah sebagai contohnya, ataupun rawamid ilmu kalam, duduk bahas tentang wujud Tuhan tu ainul mawjud ke ataupun ghair mawjud, duduk bahas tu saja 14 hari 14 malam dah habis-habis sebagai contohnya. Maka hak ni tak diperlukan. Bahkan hak ni kalau kita bahas dalam keadaan kita tidak ada persediaan dari segi akal kita, dari segi jiwa kita, dia lebih mengelirukan kita daripada menjelaskan akidah kita. Jadi bila dah boleh dah akidah serta dengan dalil dia, proses yang kedua, proses meningkatkan kualiti akidah tu dengan cara memperbanyakkan zikrullah, dengan cara paksa diri taat kepada Allah, barulah dia akan meningkat daripada ilmu yaqin menjadi ainul yaqin, kemudian menjadi haqqul yaqin. Kalau tidak, hidup main dekat ilmu yaqin dia. Ilmu yaqin dia banyak maklumat, akhir kena senak otak je, senak otak je. Imam Fakhruddin kata wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dia kata nihayatu iqdamil uquli iqal. Kemuncak langkahan akal itu dia terbelenggu. Makna kalau pergi lagi dia akan terbelenggu. Sekali tak tahu dia nak melangkah kat mana. Wa aksaru sa'yil alimina dhalal. Dia kata kebanyakan daripada usaha-usaha orang alim dalam ilmu kalam ni, dia berakhir dengan dhalal. Dhalal ni makna dia tak tahu nak ambil hak mana. Dia jadi keliru, dia jadi halus. Bila suatu benda ni halus, kita akan keliru. Jadi dhalal tu bukan dengan makna sesak barak masuk dalam neraka tu, tidak. Dhalal dengan makna tahayyuf. Dia akan jadi mana sebetul ni. Kadang-kadang nampak Mu'tazilah betul, kadang-kadang nampak Ahlussunnah betul. Jadi keliru. Kemudian dia kata walam nastafid min bahthina, akhirnya saatnya dia kata walam nastafid wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dan ruh kami rasa terlalu asing daripada jasad kami.
duk cara benda-benda gini, sedangkan banyak lagi benda yang boleh timbulkan ketenangan. Hak ni bila dah gitu debat, dia masuklah. Nak pelekeh orang, dia masuk buah tu. Sedangkan hidup kita ni, masa kita sepatutnya waktu kita dengan Tuhan, berlazat-lazat dapat munajat dengan Tuhan, jinak hati kita dengan Tuhan, dengan zikrullah. Tapi bila masuk tu, biasanya waktu untuk nak bersama-sama dengan Tuhan tu tak ada. Hidup sibuk. Orang ni kata gini, okey, carilah kita. Oh, ni jawapan dia suka. Belawang pula. Lepas tu lekat pula. Jadi masa dia begitu. Walam nastafid, dia kata kami tak dapat faedah pun. Mimbah sina daripada kajian kami, tula umrina sepanjang umur kami, siwa an jama'na fihi qila wa qal. Kami boleh. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Kebanyakan ulama-ulama usul, ulama kalam, dia berakhir dengan menjadi ahli zikir. Imam Fakhruddin Razi ahli tasawuf. Kemudian Imam Ghazali jadi ahli tasawuf. Imam Ghazali kata dulu aku ingat dengan cara ni aku boleh jumpa hakikat, rupanya tak. Khos rabuk aku. Nak dapat hakikat, nak nampak hakikat dengan cara siapkan tempat. Siapkan tempat, nanti hakikat tu akan ditimbulkan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah. Tempat tu tak lain tak bukan hati. Siap tempat dengan makna bersih hati kita, tazkiyatun nafsi, supaya dia orang kata sesuai untuk mendapat anugerah daripada Allah. Bila dia ada persediaan dah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan lempar. Begitulah juga Imam Syihristani, Imam Sa'duddin At-Taftazani, Imam Al-Iji, Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia berakhir dengan orang kata berakhir dengan tazkiyatu an-nafsi. Berakhir dengan jalan tasawuf ni. Bila jalan tasawuf ni, barulah dia nampak. Imam Ghazali kata, ara ma ara lastu azkuruhu fa dhanna khaira wa la tas'al 'anil khabari. Aku tengok benda yang aku tengok, aku tak mau sebut. Dia kata sangka baiklah, jangan tanya apa-apa kalau aku kabur pun tak faham juga. Sebabmu tak ada persediaan untuk nak faham. Guna cara persediaan untuk nak faham, bizikrillah, dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata, wa kadzalika, dia kata begitu juga la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid. Tak menjadi fardu ain ke atas kamu mengetahui furu' ilmu tauhid. Benda yang bukan asas dalam ilmu tauhid. Iman bertambah ke berkurang. Istiwa tu makna benda istaula ke, irtafa'a wa ala ke, ataupun itu furu' je tu. Itu bukan. Tapi kalau belajar tak salah, bukan kata salah, tak salah. Tapi tak wajib, tak tahu pun tak apa. Iman bertambah ke berkurang, kalau kita tak tahu tak apa. Iman tu tasdik, mujarradut tasdik al-qalbi ke, ataupun al-tasdik bil jinan wa nutq bil lisan wa al-amal bil arkan. Kalau tak belajar tu tak ada masalah. Tapi bukan kata buruk belajar. Ilmu ni tidak buruk, sebab lagi banyak ilmu lagi cerah. Tapi untuk peningkatan akidah bukan itu. Peningkatan akidah, kualiti akidah daripada ilmu yakin kepada hakul yakin, dengan cara menyediakan tempat untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Wa daqaiqihi, dan yang halus-halus dalam ilmu akidah, orang panggil ghawamid ilmil kalam. Wujud tu ainul mawjud ke ataupun ghair mawjud. Maknanya apa makna ainul mawjud, apa makna ghairul mawjud. Wujud tu qaim bi nafsihi ke ataupun tidak. Panjang-panjang hak yang orang kata kalau tak tahu pun tak ada masalah. Tahu jadi mengelirukan kita. Baik tak tahu daripada tahu. Kecuali ahli dia kena nampak dengan jelas lah. Baik nak mengajar orang, dia nak selesai masalah orang. Kan dia jadi bahan rambang juga. Dia nak selesai masalah orang, jadi orang tu kau besar dia punya masalah. Tapi kalau bagi orang awam tak perlu. Ini kadang-kadang kita salah ni, kita gairah seronok dengan ilmu akidah. Kita sogokkan kepada orang awam apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu, bukan apa yang mereka perlu. Sepatutnya apa yang mereka perlu. Kadang-kadang hak kita tahu tu, kita rasa tahu, kita tak tahu pun. Bila orang hak mahir tengok, Masya Allah,
Rambang ni. Tak kita berasa habitat dah depan kita orang tak tahu belaka. Orang buta belaka, oh kita pun joget sedap. Habis jenis tarian tu beri. Orang depan tu betul lah. Oh hebat. Hebat benar. Ustaz ni hebat kalau dah cakap tak faham dia kita. Hebat pun benda tak faham dia. Orang yang hebat ni dia bagi penjelasan. Kan kita tak faham benda Taib. Wal ityan ala jami'i masailihi, dan kita mendatangi akan semua permasalahannya. Setiap tajuk tu kita mahir belaka. Masalah-masalah yang ada dalam ilmu akidah tu kita mahir belaka. Dak wajib lah tu. Waktu orang panggil fardu kifayah. Naam, dia kata ya, dia kata in waradat alaika syubhatun, sekiranya datang kepadamu syubhah. Syubhah ni sesuatu yang mengelirukan kamu. Syubhah sumiyat syubhah syubhatan li'annahu syabih bid dalil, kerana dia seumpama dalil. Kalau orang tak faham, orang nampak macam ke dalil dah, tapi sebenarnya dia hanyalah syubhat ad-dalil. Dia bukan dalil pun, dia tidak menunjuk kepada apa-apa pun. Dia mengelirukan kita. Fi usuluddin, pada dasar-dasar agama. Makna bila pada dasar-dasar agama kita keliru, waktu tu wajib kita kena mendalami lagi ilmu tauhid sampai ke peringkat kekeliruan itu dapat kita nyahkan daripada hati kita. Mana orang yang dalam dia duk mikir ni, kalau Tuhan tak bertepat, mana Tuhannya tak ada. Kalau Tuhan dalam alang pun bukan, luar alang pun bukan, makna Tuhan tu tak ada. Jadi semestinya Tuhan berada di luar alang. Kalau dalam alang, dia lebih kecil daripada alang, tak munasabah. Ni syubhat wahabiyah. Ni orang panggil syubhat al-wahabiyah. Jadi orang yang terperangkap dah otak dia begitu, dia kena belajar ilmu kalam, sehingga dia faham apa makna tempat, sehingga dia nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan jisim. Allah Subhanahu Wa Taala bukan jisim. Waktu tadi kalau dak atas mesti bawah, dak dalam mesti luar, tu hubungan antara dua jisim. Allah bukan jisim. Kalau dak lelaki mesti puang, dak puang mesti lelaki, hak tu kena pada manusia. Kalau tangga masjid tak masuk dah, lelaki pun bukan lelaki pun bukan. Sebab dia tangga, dia bukan manusia. Begitu juga dalam pun bukan, di luar pun alam, di luar pun bukan. Allah Subhanahu Wa Taala tak kait langsung sebab Allah bukan jisim. Hak yang kait dalam dan juga di luar jisim. Jadi dia kena faham apa makna jisim tu dan pembahagian jisim. Kemudian dia kena faham pula dengan makna tempat. Dia kena faham nisbah antara dua jisim. Banyak benda yang dia kena belajar dalam ilmu kalam, maka dia akan jumpa jawapan. Orang yang kata kalau Tuhan tu boleh dilihat, maka Tuhan tu pun jisim juga. Apa tak? Boleh dilihat, mesti duduk depan kita. Kalau duduk belakang kita, nak tengok mana? Bila duduk depan kita, mesti tokoh, mesti ada bentuk. Dia pun kata, jadi dia keliru tu. Itu dia ada syubhat masuk dalam otak dia tu. Jadi orang yang macam ni, orang yang berpenyakit. Orang yang macam ni, dia kena belajar ilmu kalam untuk nak selesaikan penyakit dia tu. Makna pada usul al-aqidah. Usul aqidah dalam konteks ni apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu laisa kamitslihi syai'. Dengan makna laisa kamitslihi syai' itu mula keliru dalam pemikiran dia. Jadi dia kena belajar ilmu kalam sampai ke peringkat hilang kekeliruan dia tu. Taib. Takhafu yang in waradat alaika syubhatun fi usuluddin, sekiranya datang kepadamu kekeliruan, syubhah dalam usuluddin, dalam dasar-dasar agama. Takhafu, yang mana kamu bimbang, antaqdaha fi i'tiqadika, yang akan mencacatkan akidah kamu. Fayata'ayyanu 'alaika, maka menjadi fardu ain ke atas kamu, hallu tilka syubhati, menyelesaikan kekeliruan tersebut dengan cara mendalami lagi ilmu tauhid ini lebih daripada yang jadi fardu ain. Mungkin orang lain tak wajib belajar dah sampai ke tahap tu, tapi orang tadi dia perlu belajar sebab dia ada penyakit. Bila ada penyakit, dia kena pergi ikut ilmu kalam lah, kena pergi ikut perbincangan tentang jisim, pembahagian dia, kata sesuatu yang melazimi jisim apa dia. Bila sebut kemudian dia perlu faham bahawa Tuhan tu bukan jisim, dan barulah masalah dia tu akan selesai. Dia kata
fayata'ayyanu 'alaika, maka menjadi fardu ain ke atas kamu halu tilka syubhah, menyelesaikan kekeliruan itu. Halu maknanya menguraikan kekusutan. Hal maknanya kita, kalau simpulan tu hala ni maknanya kita urai dia, kita cabut dia sehingga dia terurai. Syubhah tu dianggap sebagai macam kekusutan, macam kesipu lah. Jadi kena selesaikan simpulan tu. Bima amkana, dengan apa yang sekadar kemampuan. Bima amkana, dengan sesuatu yang boleh untuk nak menyelesaikan kekeliruan itu. Minal kalam, daripada ilmu kalam, al-muqni', yang dapat memberi kepuasan kepada kamu. Maknanya kena belajar ilmu kalam sampai ke peringkat kita nampak bahawa akidah kita pegang tu memang benar-benar betul. Kekeliruan tu memang benar-benar syubhat, benar-benar salah. Al-kalam muqni' dengan makna ilmu kalam. Al-muqni' yang orang kata muqni' dengan makna yang cukup kepada kita, yang telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menjadikan kita qanaah, dengan makna kita rasa cukup. Makna ilmu kalam muqni' yang Allah salli nak terima mana? Yang mana? Bukan sederhana. Muqni' ni qanaah. Qanaah ni maknanya dia mencukupkan kita. Ya, cukup Ustaz. Yang iyalah. Yang mencukupkan kita. Maknanya muqni' yang menjadikan kita rasa dah cukup. Muqni' yang menjadikan kita rasa cukup. Dengan makna jawab kekeliruan kita tu selesai. Kekeliruan kita tu selesai. Terurai. Kekeliruan kita tu selesai dengan ilmu kalam tadi. Dan itu fungsi ilmu kalam sebenarnya. Fungsi ilmu kalam, fungsi dia adalah untuk mempertahankan akidah, bukan untuk membina akidah ataupun untuk meningkatkan kualiti akidah. Fungsi dia untuk mempertahankan akidah. Maknanya kalau ada kekeliruan, kita akan ada kemampuan untuk menolak kekeliruan itu dengan menggunakan ilmu kalam. Sebab perbincangan dia detail. Antara bentuk orang kata ilmu kalam, bila orang tanya gini, jawabnya gini. Bila ada masalah ni, ubat dia gini. Dia gitu. Okey. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata, jangan sekali-kali. Iyyaka tu kalau kita terjemah maknanya akan dikau. Wal mumarata tu akan dikau, dan mumarah, miraq orang panggil. Wal mujadalah, dan berjidal. Ni orang panggil uslub at-tahzir. Uslub at-tahzir ni maknanya dia jangan sekali-kali kamu mumarah. Mumarah dengan makna jangan kamu duk berdebat. Wal mujadalah, dan juga mujadalah. Mumarah dengan mujadalah. Mujadalah ni lebih umum daripada mumarah. Debat belaka ni. Tapi mumarah ni berdebat untuk nak jatuhkan orang, untuk nak menjatuhkan kedudukan orang, untuk nak menzahirkan kepincangan yang ada pada seseorang, supaya jatuh kedudukan dia pada mata orang lain. Itu makna miraq. Dia nu' minal jidal. Dia ni satu jenis daripada jidal. Mujadalah ni umum lah. Mujadalah ada yang hak jenis gitu. Ada hak niat tujuannya baik untuk nak menzahirkan kebenaran. Jadi kita boleh katalah setiap mumarah ini mesti jidal, tapi bukan setiap jidal itu mesti mumarah. Maknanya orang panggil atfu al-a'am 'alal akhas. Ataf a'am, sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Maknanya mumarah ni lebih khusus daripada jidal, dan jidal itu lebih umum daripada mumarah. Ataupun boleh juga kita jadikan dia sebagai atfut tafsir. Ataf tafsir. Ataf tafsir ni apa? Jadi maksudkan dengan mumarah, itulah dia jidal. Jidal itu adalah mumarah, mumarah itu adalah jidal.
Okey, ala kulliha jangan masuk waktu. Kecuali dengan niat yang baik. Tapi dengan sebab dia tak belajar ilmu tasawuf, dia nak beza antara niat yang baik dengan niat yang tidak baik. Dia berasa dia nak mempertahankan agama, sebenarnya dia nak mempertahankan nafsu dia. Dia berasa dia nak meninggikan agama, tapi sebenarnya dia nak tinggikan diri dia. Dia keliru situ bila dia tak faham ilmu tasawuf. Kerana tu tok guru dia larang kita berjidal. Lagi kita dah nak beza tu, dia larang kita berjidal walaupun kita betul. Sebab mudaratnya amat besar. Orang kalau dah menang berlawan orang, dia jadi dekat alik. Jadi manis. Lepas pada tu nak berlawan dia, kejap-kejap ajak debat tu. Maknanya hak tu memang jengkreng. Maknanya dia minat benar kepada perdebatan. Memang antaranya sebab nak zahirkan diri, nak suruh orang kata diri ni hebat, diri ni pejuang, diri ni ini dan sebagainya. Waliyadzubillah. Itu antara benda yang amat ditakuti oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Fa innaha da'un mahdun, kerana jidal dan juga mirak ini da'un mahdun, ini da'un khalisun, penyakit yang khalis, penyakit yang pure. La dawa'a lahu. Bila orang terperangkap dalam ni, orang rasa sedap dengan jidal tu, payah nak berubat. La dawa'a lahu, tidak ada obat bagi ni. Payah, kadang-kadang tidak kira orang, dia kena nak berdebat je. Kadang-kadang tidak kenal orang pun, kadang-kadang orang tak layan dia tu, dia kata orang ni komang, orang ni tak erti, orang tak tahu, padahal orang malah nak ikut rentuk bodoh dia tu. Ni maknanya mirak dengan jidal, penyakit yang Nabi SAW bimbang ianya berlaku pada umat dia, khususnya umat akhir zaman. Mana kebanyakan kesesatan yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu apabila pandai cakap. Apabila orang kata pandai cakap, pandai berhujah. Bila pandai berhujah, dia tak sedar bahawa dia sesat dah. Dia nak lahirkan diri dia hebat dah, penuh dengan sifat takabur dah, penuh dengan rasa ujub dah. Kayak gini bila nyawa sampai ke qarqarah, Tuhan buka, ya Allah. Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibir. Tak akan masuk dalam syurga orang yang dalam hati dia ada sifat takabur walaupun seberat zarrah. Kalau siapa-siapa kat debat hok berasa bangga bila dia menang tu, banyak mana orang sifat takabur tu. Kemudian lekeh orang pula, orang silap sikit dibesarkan, kemudian 2 tahun dah habis lagi duk cerita ke orang tu, cerita ke orang, nak plek tu benda tu sebenarnya tu orang panggil dia pandai lekeh kepada orang. Pandai lekeh kepada orang tu orang panggil takabur. Hak Nabi kata tak akan masuk ke dalam syurga. Atas ni enggak hebat sangatlah orang nampak aku. Ini memang orang power ni. Ini antara ulama-ulama satu ketika dahulu terperangkap, ulama-ulama kalam yang tak kuat tasawuf dia akan terperangkap dengan penyakit jidal dengan mirak ini. Begitu juga ulama-ulama fiqh, dia terlibat dengan penyakit jidal. Sebab apa? Sebab dia rasa dia hebat, sebab dia pandai lekeh kepada orang. Kerja dia nak kerak orang dia, tapi dia beranggapan dia buat tu atas nama agama, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Dia keliru. Hak keliru ni setok ni bila mati ni, aku ingat aku ni ad-da'i ila Allah, rupanya aku ni ad-da'i ila jahannam. Aku ingat aku ni ajak orang kepada kebaikan, rupanya aku letak diriku dalam kebinasaan. Waliyadzubillah. Dia nak beza. Dia keliru tu sebab apa? Mungkin ilmu ada, tapi cahaya amal tu tak ada. Jadi cahaya tadi tak berapa jelas. Bila tak berapa jelas, dia keliru. Ini amat ditakuti oleh orang-orang sufi. Orang sufi tak nak yang ni. Okey. Fa innaha da'un mahdun, kerana sesungguhnya mumarah, mujadalah ini ni jenis penyakit ni. Bila kita syok kepada dia sebenarnya penyakit mahdun yang khalisun la dawa'a lahu, yang tidak ada obat baginya. Fahtaris minhu jahdak. Fahtaris bermakna istanib, jauhkan diri kamu, minhu daripada penyakit ni.
jahdak seberapa yang kamu mampu, taqatak au istita'atak. Fa inna man irtadahu, kerana apa perlu kita jauhkan penyakit ni? Man irtadahu, sesiapa yang memakainya. Irtada yartadi ni makna memakai. Irtada yartadi makna memakai. Sesiapa yang memakainya, dengan makna sesiapa yang ada buah nak mujadalah, ada buah nak umarah, lam yuflih, dia tidak akan berjaya. Atas dunia dia tak berjaya, dia tak jadi seorang hamba Allah yang baik. Di akhirat bila-bila dia tak berjaya, tak berjaya daripada jatuh dalam api ni neraka, wala'iyadillah. Sebab hak dalam dia tu benda dengan takaburnya, dengan ujubnya, hak memang terang-terang akan menjatuhkan dia dalam kebinasaan. Kerana tu kalau kita berakhir debat dengan orang, walaupun kita berada di pihak yang benar, kena hati-hati. Tengok hati kita tu guna. Nak suluh hati kita tu kena belajar ilmu tasawuf. Kena banyakkan zikrullah. Barulah kita nampak dengan jelas rupa-rupanya kita terperangkap dalam penyakit jidal dengan mirak ini. Illa an yataghammadahu Allah, melainkan orang yang diselubungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taghammada yataghammadu, menyelubungi akan dia oleh Allah Subhanahu bi rahmatihi, dengan rahmat dia. Dengan makna melainkan orang yang mendapat rahmat daripada Allah, orang yang melempah rahmat Allah kepada Allah, wa fadlihi, dan anugerah dia, wa lutfihi, dan layanan baik dia. Kecuali orang ni saja yang selamat. Allah bagi kewarasan kepada dia, kesedaran kepada dia tentang betapa buruknya penyakit mirak dengan jidal, yang akhirnya dia taubat dan dia tinggal mirak dan juga jidal itu, maka dia jadi orang yang bahagia bi rahmatillah wa fadlihi, dengan rahmat Allah, wa fadlihi, dengan anugerah Allah, wa lutfihi, dan dengan layanan baik daripada Allah. Tu layanan baik daripada Allah lah. Maknanya kalau kita tersalah, Allah sedarkan kita. Kita berdosa, Allah kurniakan taubat kepada kita. Allah bagi kekuatan untuk kita kembali semula kepada dia. Tu layanan baik Allah. Kalau yang layanan buruk Allah, Tuhan lock dia ke homo. Berdoa sikit, Tuhan bagi selalu. Sebab Tuhan kata ke malaikat, bagi apa benda dia nak, aku benci dengan suara dia. Akhir sekali dia rasa dia hebat, dia rasa dia berauk mati sedang molek. Baru bertepik melolong. Tengok keadaan diri dia yang sebenar. Itu orang yang Tuhan benci. Tuhan istidrajkan mereka. Orang yang Tuhan sayang, Tuhan sentakkan mereka. Tuhan sedarkan mereka. Tuhan buka hati mereka sehingga mereka dapat melihat yang benar tu benar, diberi kekuatan. Yang batil tu batil, diberi kekuatan untuk ditinggalkan. Baik. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebahagian daripada orang yang yataghammaduhu Allah taala bi rahmatihi wa fadlihi wa lutfihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Thumma, kemudian dia kata, i'lam, hendaklah kamu tahu, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, bagilah ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan manfaatkanlah ilmu kami, dan tambahkanlah ilmu kami. Annahu, bahawa sesungguhnya, idza kana fi kulli qutrin, sekiranya telah ada pada setiap qutrin, pada setiap tempat. Qutrin dengan makna satu kawasan, satu negeri, fi masafati qasrin, dalam jarak boleh qasar semayang. Da'in, ada seorang da'in, min du'ati ahli sunnah, ada seorang da'in daripada da'in ahli sunnah. Doa jamak kepada da'in, pendakwah orang yang boleh mengajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Yahillu syubaha, yang mampu untuk merungkaikan kekeliruan. Mana ada dah seorang yang mendalami ilmu kalam. Mana bila kita mendalami ilmu kalam, kita akan ada kemampuan untuk nak halla yahullu ni makna apa? Untuk nak merungkaikan. Merungkaikan syubaha dengan makna kekeliruan. Kekeliruan yang ditimbulkan oleh ahli kufri, golongan mulhidin, ataupun ahli al-bid'ah minal muslimin. Ahli bid'ah minal muslimin, kata Tuhan tu ada tempat dan sebagainya, itu syubah belaka tu. Kata Tuhan tu ada tempat, kata Tuhan tu bertangan berkaki, itu semuanya syubhah belaka tu.
Jadi kalau kita boleh menjelaskan, salah fahaman mungkin ni. Mungkin kata Tuhan bertempat ni mana ada dalam Quran. Tuhan kata dia bertempat. Tuhan kata di langit bukan makna bertempat di langit. Mung faham bertempat di langit. Tak ada seorang para sahabat faham macam gemung ni. Orang yang kata Tuhan bertempat di langit. Mana kata-kata para sahabat yang sahih, yang dinukilkan kepada kita secara sahih, yang para sahabat kata annalahu makan wa makanuhu fis sama'. Mana? Sekalipun mereka semuanya berkata annahu fis sama'. Mana kata-kata para tabi'in yang mengatakan Tuhan tu bertempat? Atba'ut tabi'in, ulama mujtahidin. Orang kata ulama-ulama yang muktabar, yang tidak dikritik, yang diterima sebagai imam pada zaman di dalam bidang akidah. Mana yang kata gitu? Ada. Hak yang katanya ada kurung keempat. Antaranya Imam Ibn Hazmin Az-Zahiri nukil dalam Maratibul Ijma', Abdul Qahir Al-Baghdadi nukil, Al-Hafiz Abdul Qahir Al-Baghdadi nukil dalam Al-Farqu Bainal Firaq, bahawa sesungguhnya seluruh umat Islam berijma' bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Mana? Hak kata tidak bertempat ada. Hak yang kata Tuhan tu bertempat, mereka ini adalah di kalangan karamiyah, ataupun mereka ini yang dikritik oleh ulama-ulama sezaman dengan dia dalam isu akidah dia. Adalah, tapi orang yang dikritik, orang yang tidak boleh diiktimadkan dalam bab akidah, itu bukan mewakili semua. Orang kata minoriti, terlalu sikit. Kalau ulama-ulama dalam 4 mazhab ni, sebahagian ulama dalam mazhab Hanbali, itu je. Kalau mazhab Maliki 100% tak ada hak kata Tuhan tu bertempat. Hak kata tu Tuhan tu di langit, semua ahli sunnah kata Tuhan tu di langit. Tapi di langit situ bukan dengan makna bertempat di langit. Hak kata Tuhan istiwa atas arah, semua ulama kata Tuhan istiwa atas arah. Tapi bukan dengan makna Tuhan tu duduk atas arah, tidak. Hak yang kata Tuhan tu bertempat, dak jumpa cari. Pas makna tempat tu pula apa? Apa makna tempat? Bila sebut tempat, makna dia ruang kosong yang dipenuhi oleh jirim. Kita kata gitu ke? Tuhan tu bertempat dengan makna Tuhan memenuhi ruang kosong. Maknanya Tuhan tu tokoh macam ke kita lah pula. Alhamdulillah. Ataupun dengan makna permukaan yang menampung jirim. Permukaan jirim ni. Tempat saya sekarang mana ni? Atas kapek ni. Mana kalau semayang bulan duduk, hak yang setuh dengan saya tu tempat saya. Hak tu kalau hak tu bersih, tak ada masalah walaupun penuh tahi. Syarat sah semayang, tempat kena bersih. Hak setuh dengan saya bersih, ada masalah semayang sah dah. Sebab tempat dia bersih. Adakah dengan makna tu? Tuhan tepek ni. Bawa kepada kufur kata gitu. Ataupun tempat macam gini, hijau ni bertempat pada baju. Ada kita kata Tuhan bertempat gitu, makna Tuhan tu arok. Lagi jeng lagi. Apa benda makna tempat? Tak ada dah makna tempat lain. Dia kata tempat dengan makna kedudukan. Tu orang panggil tempat yang majazi. Kita pun kata gitu juga. Tuhan bertempat dalam hati kita. Aina Allah, di mana ke Allah? Di mana ke Allah dalam hatimu? Kat mana tempat Tuhan? Menganggap Tuhan tu macam ke benda-benda lain, macam ke Tok Pekong ke? Ataupun dia tu maha berkuasa. Nah. Jadi apa lagi makna tempat? Dia kata saya pun tak tahu. Kalau pertama salah, 2 salah, 3 salah. Makna yang layak dengan Tuhan. Kita kata ginilah, jangan duk sebutlah sebab Tuhan duk sebut. Kita ahli sunnah nasifuhu kama wasafana nafsah. Kita sifat Tuhan seperti mana yang Tuhan sifat diri dia. Bukan main bahar gambang gitu. Dengan perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan akidah yang salah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Maknanya kena ada orang yang boleh menjelaskan begitu sehingga orang nampak, memang betul sungguh Tuhan tu tidak bertempat. Memang betul sungguh hak kita pegang bahawa Tuhan tu tidak bertempat. Hak kata Tuhan bertempat memang sesak sungguh. Nampak gitu. Memang jangkring sungguh. Baik. Mana kalau ada dah seorang yang begitu, wa yaruddu ala ahli bidah, yang dapat menolak ke atas ahli bid'ah, kekeliruan yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah, sehingga orang nampak ahli bid'ah tu adalah ahli bid'ah. Wa yashtaghilu bihadzal ilmi, dan seorang yang menyibukkan diri dia, ishtaghala ni memenuhi masa dia, makna menyibukkan diri dia bihadzal ilmi, dengan ilmu ini. Wa yusaffi quluba ahli al-haq, yang dapat membersihkan hati
ahli al-haq, pendokong-pendokong kebenaran, ahli sunnah wal jamaah, an wasawisil mubtadi'ah, daripada was-was, daripada kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah ini, faqad saqata al-fardu, maka gugurlah kefarduan untuk belajar sampai ke tahap tu, amman siwah, daripada orang lain. Yastaqilu dengan makna dia menyendiri, dia istiqlal. Makna dia seorang je yang boleh mempertahankan akidah. Makna ada dah dia seorang, dan dia seoranglah yang menyibukkan diri dia untuk mempertahankan akidah. Tak ada masalah. Makna mukhtalif walakin mutalaziman. Makna tu beza tapi dia saling pelazimi. Secara umumnya kita kata maksud dia serupalah. Dia nak kabur apa? Nak kabur kalau ada dah seorang yang boleh menyelesaikan masalah tu, maka orang lain tak dosa dah. Sebab fardu kifayah kan. Bila fardu kifayah, maknanya bila ada dah orang yang melaksanakan, maka orang lain tak payahlah. Ada seorang ustaz tu dia kata, ini bila fardu kifayah, bila ada dah orang buat, maka kita tak payah. Kita tak payah sebab dia fardu kifayah. Baik. Apa dalam naskah entah dia ke mana? Siraj Talibin dia kata yastaqilu, lebih kurang lah. Yastaqilu lebih kurang. Dengan yashtaghilu bihazal, tapi yashtaghilu bihazal ini. Habis mana bila ada dah orang yang macam tu seorang dalam satu kawasan, faqad saqata al-fardu, maka gugurlah kefarduan itu, amman siwah, daripada orang yang lain. Makna orang yang lain tidak berdosa lagi. Itu sifat fardu kifayah. Wa kadzalika, begitu juga la yalzamuka, tidak wajib ke atas kamu, min ma'rifati daqaiq ilmi sirri, mengetahui akan yang halus-halus daripada ilmu tasawuf. Tak wajib nak tahu tentang hakikat Muhammadiyah, hak tu tak wajib. Tentang martabat 7 tak. Kadang-kadang benda tu lebih mengelirukan. Kadang-kadang bila perbincangan yang berkait dengan al-mujarradat, berkait dengan al-adwaq, kait dengan haqaiq, yang mana haqaiq tasawuf ini kita tak boleh capai, kita tak boleh faham kecuali setelah kita diberi faham. Kita tak akan diberi anugerah itu melainkan hati kita bersih. Mana kalau cakap berkelung pun kita tak akan faham. Kalau kita tak boleh nak rasa apa yang dia rasa. Kadang-kadang kalau kita paksa juga, kita akan salah faham. Orang tu tak maksud gitu, kita pergi faham lah lain. Sebab itulah Imam Muhyiddin Ibn Arabi di awal Futuhat Makkiyah dia letak dulu akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah dia, dengan makna kalau kita baca dalam, kita faham nampak bercanggah dengan akidah, kena anggap hak kita faham tu salah, refer kepada akidah di hak depan tu. Makna paling-paling kurang kita kata bukan itu yang dimaksudkan oleh dia. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak faham. Nak faham ke mana? Hati penuh dengan zulumat. Benda jenis rasa, bukan kata jenis rasa hak dalam tu, rasa hak haqaiq tu. Rasa hak jenis dengan hawasul khamsah pun tak boleh kita nak kabur dah. Orang yang mata dia buta, boleh kita nak, ataupun orang yang lidah dia tak boleh nak rasa manisnya gula, boleh kita nak kabur manisnya gula ke dia? Boleh tak? Lidah dia memang tak boleh nak rasa manis. Lidah dia ada masalah, ada sarah dia jahanam. Daripada kecil dia tak pernah rasa manis gula. Mana kita nak cerita kepada dia, nak sampaikan kepada dia tentang manisnya gula? Tak boleh. Walaupun dia ada panca indera lain. Kita kata gula ni manis. Dia tanya dah manis tu benda. Manis ni manis. Dah manis tu benda. Manis ni tidak masam. Betul ke? Manis ni tidak masing. Lalu dia kata tak, guana manis lah. Manis ni semut suka. Manis ni jadi belengah kau jauh dah tu. Akhir sekali dia gambar manis ni. Akhir tengok semut, oh ni manis. Jahanam habis dah. Cara untuk kita nak bagi faham kepada dia bukan dengan cara kita bersyarah, tapi dengan cara pergi ajak dia jumpa Tok Bomo ataupun pergi kat doktor berobat lidah dia tu.
berobak. Cara kita nak bagi faham tentang al-azwaq yang menjadi yang dirasai oleh ahli tasawuf, kadang-kadang dia cakap dia nak cerita tentang pengalaman dia tu, dengan cara kita kena jadi macam dia juga. Gimana? Bersihkan hati. Bersih hati. Makna zikir macam dia zikir juga, baru kita boleh rasa macam dia rasa. Sehinggalah bila itu orang panggil rawatan dia. Sehinggalah tadi hak mata tadi, hak lidah tadi tu, lidah dia kembali sihat dah. Kita pun ambil gula tu letak atas lidah dia. Dia pun tanya, ni rasa benda ni rasa manis. Baru dia akan faham. Baru dia akan sampai. Kerana itulah kenaan dengan hakikat-hakikat dalam ilmu tasawuf tu. Orang dak buat seminar sekadar untuk nak bagi tahu secara umum gitu tak apalah. Tapi kalau untuk nak suruh orang faham macam kita faham, pas cerah orang tak faham. Cara dia nak suruh orang faham, mari duduk sini. Sebut kejam mata, la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Terima daripada saya. Terima. Hama 25,000 kali. Jangan berhenti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau mana rasa? Barulah boleh dia akan faham. Dengan makna ikut jalan orang sufi. Makna kamu buat seperti mana yang kami buat, kamu akan dapat seperti mana apa yang kami dapat. Waktu tu barulah kamu boleh cakap dengan makna yang kamu dapat faham dengan molek seperti mana yang kami cakap. Kalau tidak, kamu tak akan faham. Jadi itu sepatutnya. Sepatutnya kadang-kadang ngajar bab martabat 7 ni. Ngajar bab martabat 7. Waktu kan dengar tu 420 dah uti. Anak unta nak ada lagi. Tiba-tiba tok guru pun lupa. Anak murid pun lupa juga. Astagfirullahalazim. Apa benda dia rasa pun tak tahu. Ini orang panggil tertipu dengan diri sendiri. Waktu tu syaitan akan masuk. Sehingga dia rasa, boleh rasa tu ni. Bila cakap tentang martabat ini, martabat ahadiyah, wahidiyah, rasa tu ni seakan-akan masuk dalam kita dah ni. Kita dah gitu ni. Kemudian duk kaya. Dia kaya benda yang dia tak boleh nak capai. Akhir sekali dia salah faham. Salah faham tentang ketuhanan, mudaratnya amat besar. Silap-silap kali jadi kafir, wala'iyadzubillah. Dalam keadaan dia rasa dia tu wali daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah ulama-ulama sufi yang muhaqqiqin, dia tak cakap benda-benda gitu kecuali orang yang dia nampak dah mengecapi tentang pengalaman tu. Dan bila dia nak cakap macam ke Imamul Haddad, dia nak cerita, dia suruh putih bitu ni. Tak ada orang lain dah, barulah dia cakap. Sebab kalau ada orang lain, orang kata nisbah untuk menjadi sesat itu lebih dekat daripada nisbah untuk mendapat hidayah. Ni zikir malah tiba-tiba nak cakap tentang hakikat. Apa benda jenis hakikat pun tak tahu. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu orang panggil daqaiq ilmu sir. Maknanya perkara yang halus-halus dalam ilmu sir, ilmu tasawuf. Kau tak wajib pun, tak wajib. Baca kitab Futuhat Makkiyah tu tak wajib. Bukan menyesatkan, lebih dekat daripada mendapat hidayah. Kerana itu fatwa banyakkan daripada para ulama tasawuf sendiri, haram seseorang itu baca kitab Futuhat Makkiyah. Sebab dia cerita tentang benda-benda gitu. Dia tak salah, tapi orang yang baca tu akan salah. Imam Abu Bakar Al-Adani ni salah seorang daripada tokoh besar dalam tariqah Alawiyah. Dia punya karamah dia antaranya diceritakan. Dia pernah masuk ke bandar Adam. Dia akak doa, dia kata ya sama subbal laban al-aidarus dakhal adan. Wahai langit, turunkan susu. Al-aidarus masuk ke bandar Adan. Turun susu, hujang susu. Ni antara karamah dia. Antara yang Imam Sakhawi kata ini syaikhu al-insi wal jinni wal malaikah. Ini mubalaghah ni. Makna syekh kepada jin, manusia dan juga malaikat. Bukan syekh malaikat sungguh, tidaklah. Tapi nak kabarnya mubalaghah, nak kabar tingginya kedudukan dia pada pandangan para ulama. Dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab As-Sabak dia.
Dia kata aku ketika mana ayah aku tarbiyah aku. Ayah dia tu Imam Abdullah Al-Idrus. Ini seorang tokoh besar lah dalam tarekat Alawiyah, memang seorang tokoh besar. Dia kata ketika mana dia mujaddid dalam tarekat Alawiyah. Dia kata ketika mana ayah aku didik aku, ayah aku ni seorang yang amat baik. Dia tak marah ke aku. Tak ada lah dia nak serengai aku, nak piak aku, tak ada. Dia tarbiyah dengan lembut sangat. Kecuali satu hari, waktu tu aku tengok dia marah betul-betul, muka dia merah. Ketika mana dia nampak ada di tangan aku kitab Futuhat Al-Makkiyah. Aku baca kitab Futuhat Makkiyah. Dia rebut, dia suruh aku bakar kitab tu. Dan dia suruh aku i'tiqad akan kewalian pengarang dia. Sebab apa? Sebab dia takut salah faham. Ada orang pergi kepada Imam Al-Haddad bagi tahu, dia kata, Imam, aku akan ambil apa yang aku faham je. Hak mana aku tak faham, aku tak ambil. Imam Al-Haddad kata, hak tu yang aku bimbang. Hak mu rasa mu faham, sebenarnya mu tak faham. Sebab mu tidak ada kekuatan untuk nak memahami ni. Sebab dia bergantung kepada anugerah Allah. Orang yang tak dapat anugerah Allah, macam mana dia nak faham benda yang bersifat al-adwaq, ataupun kita panggil al-haqaiq al-mujarradah. Sesuatu yang kita nak faham bukan dengan akal, tapi dengan hati. Dengan hati. Hak ni mesti hati tu bersih, barulah kita dapat faham dengan jelas. Kalau tidak, imma kita ikut benda yang kita tak faham, jadi sesat kita, ataupun kita kritik benda yang kita tak faham, juga jadi sesat kita. Dalam dua keadaan tu mudarat dia lebih besar daripada manfaat. Kerana itulah dia dirahsiakan oleh ahli-ahli sufi. Imam Ali Zainal Abidin kata di awal Minhajul Abidin, dia kata benda tu, la aktumanna min ilmi jawahirahu, aku akan sembunyikan ilmu aku ini permata-permatanya, supaya permata-permata ni tak sampai kepada telinga orang jahil, maka dia akan terfitnah, dia akan jadi rosak dia. Imam yang pertamanya dia syok kepada benda hak dia salah faham tu, dia jadi sesat. Kita kabur benda lain, dia faham benda lain. Ataupun dia kritik, dia kata kita pula sesat, dia sesat juga, menyakiti para awliya illah. Jadi dia kata itulah amalan ataupun itulah sikap yang diambil oleh Abul Hasan Sayyidina Ali, kemudian kepada Sayyidina Hasan, kemudian diwasiatkan kepada Sayyidina Husain. Dia kata ya rubba jauharil ilmi, dia kata alangkah banyaknya permata-permata ilmu, lau abuhu bihi, kalau aku zahirkan, laqila, pasti akan ada orang kata, anta mimman ya'budul wasana, kamu ni sebahagian daripada orang yang sembah berhala. Lastahalla rijalul muslimina dami, dia kata orang yang ada kuasa pasti akan menghalalkan darah aku, dan dia menyangka keburukan yang dia buat itu untuk bunuh aku tu, kerana dia anggap aku ni sesat tu, itu adalah sesuatu yang baik. Waliyadzubillah. Jadi jalan selamat ni jangan ada tu cakap kalau kita boleh benda tu, itu asnyak je. Tapi takut-takut tak boleh, kita berasa kita boleh. Kalau kan asmaya subuh pun lewat, tahajud pun tak bangun, Quran malah baca, selawat malah, tiba-tiba berasa boleh ilmu para awliya illah. Ba'id orang panggil jauh sangat. Ba'id ka bu'di, bal huwa ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada timur dan juga ada barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kewarasan. Amin 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 ya rabbal alamin. Waktu kalau tak belajar pun tak apa, bahkan belajar dia lebih memberi mudarat daripada memberi manfaat. Kalau orang nak mengajar martabat 7, tak payah belajar. Tak payah belajar. Itu nasihat mudah, tak payah belajar. Kalau nak belajar sekadar untuk nak tahu, dapat gambaran begitu, tak apalah. Akademik orang panggil. Tapi untuk nak amal, untuk nak benda, untuk nak hayati apa-apa, tak payahlah. Sebab kemungkinan kita salah faham. Bila kita hayati benda yang salah, akhir sekali kita sesat dalam keadaan kita rasa kita tu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات
ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع آل قدر أنس وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم منا منكم